Hi everyone. Minggu ini kita akan bermula dengan bab 2 pembezaan. Tetapi sebelum saya bincang pembezaan, kita akan bincang satu soalan yang terakhir dari bab 1 dan selepas itu barulah kita bermula dengan bahagian pertama untuk bab 2 iaitu had fungsi. Soalan dari bab 1 yang saya akan bincang adalah soalan 3 dari kertas 2 SPM Praktis 1. So saya akan baca soalan 3 sekarang. Raja menunjukkan sebuah bulatan dan sebuah sektor dengan pusat sepunya O. Jejari bulatan itu ialah RCM. Diberi bahawa panjang lengkok PQ dan RS masing-masing ialah 4 cm dan 15 cm dan QS sama dengan 20 cm. Cari A, nilai R dan theta. So, bila saya dapat soalan seperti ini, perkara yang pertama yang saya akan buat adalah untuk lukis maklumat yang diberi di dalam soalan ke atas rajah ini. So, kita diberitahu PQ adalah 4 cm. So, ini adalah 4 cm. Dan RS ini adalah 15 cm. Dan akhirnya kita tahu QS ini adalah 20 cm. So, saya tulislah semua itu pada rajah. Selepas saya telah tulis semua maklumat di atas rajah, barulah saya cuba jawab soalan. Di dalam soalan ni, kita perlu cari dua nilai. Nilai R dan nilai theta. Apabila soalan tanya kita untuk cari dua nilai, kita perlu ingat, ini adalah soalan sistem persamaan. Ya? Kerana kita perlu cari dua nilai. So, kita mestilah bina sistem persamaan dan selesaikan sistem persamaan itu untuk dapat nilai R dan theta ini. Okay, tetapi dalam soalan ini, kita tidak diberi sistem persamaan itu. Oleh itu, kita perlu binalah dua persamaan sendiri. Dan bagaimana kita bina persamaan? Kita bina persamaan ini dengan menggunakan rumus-rumus yang kita belajar untuk bab ini. Iaitu ini adalah bab sukatan membulat, so kita perlu gunalah ada rumus pertama iaitu rumus untuk panjang lengkok ataupun rumus untuk luas sektor. Dan di soalan ini kita diberi 4 cm dan 15 cm ini, dua-dua ini adalah panjang lengkok. Oleh itu rumus panjang lengkok adalah rumus yang kita perlu guna. So kita tahu dengan guna rumus panjang lengkok, PQ ini mestilah sama dengan R theta. So, R theta sama dengan 4 cm adalah persamaan pertama. Selepas itu, kita cuba cari panjang lengkok RS. So, RS adalah jejari. Ini jejari adalah R tambah 20. Kerana jejari sekarang adalah O kepada S, iaitu R tambah 20 dan kita darab theta lagi kerana theta masihlah sudut di pusat. So, R tambah 20 theta sama dengan 15. Ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita ada dua persamaan, oleh itu kita boleh selesaikan sistem ini untuk dapat nilai R dan theta. Untuk selesaikan sistem persamaan ini, saya akan guna kaedah penghapusan. Tetapi kalau murid-murid nak, murid-murid boleh cuba untuk sendiri untuk guna kaedah penggantian untuk selesaikan sistem persamaan ini. So, saya akan guna persamaan kedua bahagi persamaan pertama. So, kita akan dapat R tambah 20 bahagi R sama dengan 15 per 4. So, theta ini telah dihapuskan kerana saya dah bahagi dia. So, selepas ini kita boleh selesaikanlah persamaan ini. So, saya pindah 4 ke kiri dan R ke kanan persamaan ini. So, saya akan dapat 4R tambah 80 sama dengan 15R. Oleh itu, 11R adalah sama dengan 80. Dan R ialah 80 per 11 cm. Selepas kita sudah dapat nilai R, kita boleh guna persamaan pertama atau persamaan kedua untuk dapat nilai theta. So, kita tahu R theta adalah sama dengan 4.
Oleh itu 80/11 theta sama dengan 4, iaitu theta sama dengan 11/20 radian. Okay, so sekarang saya akan buat bahagian B. Bahagian B kita nak cari luas dalam sentimeter kuasa 2 rantau berlorek. Dan di bahagian B ini kita akan guna nilai-nilai yang kita dapat dari bahagian A, iaitu 80/11 cm adalah jejari kita dan sudut theta ini adalah 11/20 radian. Bila kita buat soalan luas rantau berlorek ini, kita mesti fikir bagaimana kita boleh bentukkan rantau berlorek dari bentuk-bentuk yang kita ada rumus untuk luas dia. So di sini rantau yang kita perlu cari adalah rantau PRSQ ini yang berbentuk seperti ini. So saya boleh bina rantau berlorek ini dari segitiga ORS, dan dari segitiga ini saya potonglah sektor kecil ini OPQ keluar. Okay. So untuk sektor-sektor ini dan segitiga ini kita bolehlah tulis maklumat-maklumat di sini supaya kita boleh senang untuk selesaikan dia. So sudut ini adalah 11/20 dan jejari di sini adalah 80/11. Di sini untuk segitiga dia sudut adalah 11/20, tetapi panjang sisi ini adalah 80/11 tambah 20. Okay. Oleh itu, kalau saya nak luas segitiga ini, saya akan guna rumus luas segitiga, iaitu setengah AB sin C yang kita belajar dalam bab 9 bab segitiga pada tahun lepas. Tolaklah rumus untuk sektor, iaitu setengah darab R kuasa 2 theta. So di sini saya dah setengah 80/11 tambah 20. Di sini A dan B adalah sama. So kuasa 2 sin 11/20 tolak setengah 80/11 kuasa 2 darab 11/20. Sekarang kita masukkanlah semua nombor ini ke dalam kalkulator kita. So bila saya masukkan semua ini dalam kalkulator, saya akan dapat 179.8 cm kuasa 2. Okay. So saya ingatkan murid-murid, kerja rumah minggu ini adalah untuk habiskan SPM praktis pertama, ya. So SPM praktis pertama dari muka surat 17 hingga 19. Okay. So untuk soalan-soalan yang murid-murid tak faham atau tak tahu buat, okay, kita akan bincang pada hari Sabtu nanti. Okay, selepas kamu sudah siap kerja rumah ini, tolong semak jawapan dan buat pembetulannya supaya kamu tahu apa yang kamu dah buat salah. Dan kalau kamu masih tak faham bila kamu buat pembetulan, kita boleh bincang pada hari Sabtu juga. Okay. Untuk bahagian terakhir video ini, saya akan bermula dengan bab 2, bab pembezaan. Okay, sebelum kita bincang pembezaan, kita mestilah bincang had fungsi dulu. So di sini saya akan bincang takrifan had fungsi. Okay, so takrifan had fungsi saya telah tulis di atas slide sekarang. So had fungsi fx apabila x menghampiri p ditulis sebagai ini, lim. So lim ini adalah dari bahasa Inggeris, iaitu limit, iaitu perkataan had dalam bahasa Inggeris. So limit x menghampiri p fx. Had fungsi ini adalah nilai yang dihampiri oleh fungsi fx apabila x menghampiri p. So saya tahu takrifan ini susah untuk difahami. Oleh itu saya akan buat satu contoh sekarang. Contoh kita adalah kita nak tengok had fungsi ini yang saya telah lukis graf ini, iaitu fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3 apabila x hampiri kosong, ya. So x anak panah kosong ini adalah x hampiri kosong. Cari nilai koordinat x kosong.
So kita tahu untuk graf, paksi Y adalah tempat di mana X ada nilai kosong. Okay. So apabila X hampiri kosong, kita tengoklah apakah graf sedang buat. So di sini kita boleh tengok apabila hampiri kosong, X ialah kosong, graf ini telah pergi kepada titik minimum ini. So graf fx ini ada nilai 3. Oleh itu, had x kuasa 2 tambah 3 apabila x hampiri kosong adalah sama dengan 3. Saya akan buat satu contoh lagi. Kalau kita nak cari had x kuasa 2 tambah 3, so saya akan guna graf yang sama sekarang. Tetapi sekarang saya nak tengok x hampiri 2. X ialah 2 adalah garisan ini. Okay. So inilah x sama dengan 2. Apabila x sama 2, kita boleh tengoklah graf ini dari kiri dan dari kanan akan menghampiri titik ini, iaitu titik 27. So had ini adalah sama dengan 7. Graf yang seperti graf-graf yang murid-murid telah lukis seperti graf kuadratrik ataupun graf linear. Okay, biasanya bila kita nak cari had fungsi itu, kerana graf dia adalah graf yang baik, kita bolehlah gantilah nilai x yang dihampiri ke dalam fungsi itu untuk dapat nilai had. Okay, tetapi itu bukanlah setiap kali kita boleh gantikan nilai x itu ke dalam fungsi itu. So di sini saya beri 3 fungsi yang berlainan. Dan untuk setiap fungsi ini, kita sekarang nak cari had dia apabila x hampiri 2. X sama dengan 2 ke dalam 3 fungsi ini, dan gunakan kalkulator kamu akan tengoklah kalkulator akan kembalikan nilai error, iaitu kesalahan. Itu kerana x ini tak boleh gantikan nilai 2 kerana di bawah pecahan ini x tolak 2 ini akan menjadi kosong, iaitu di bawah pecahan kita akan ada nilai kosong. Dan kita perlu ingat di bawah pecahan kita tak boleh ada nilai kosong. Kalau murid-murid dapat apa-apa jawapan yang ada nilai kosong di bawah, kamu dah buat sesuatu yang salah dan kamu perlulah kembali dan tengok balik apa yang kamu buat dan tengoklah mana kamu dah buat perkara yang salah. Okay. So untuk 3 fungsi ini, x sama dengan 2 akan memberi kita error, iaitu di sana tak ada nilai fungsi itu. Okay. So bila kita lukis graf seperti ini, kita boleh tengoklah kosong di atas graf dia. Itu bermaksud di tempat itu, di nilai x itu, iaitu nilai x ialah 2 ini, graf tak ada nilai. Dan kamu boleh tengok di graf ketiga ini, graf memang tak dapat di mana x sama dengan 2 ini. So walaupun x sama dengan 2 tak ada nilai untuk fungsi itu, kita masih boleh guna had dia untuk tengoklah apakah graf dia sedang buat apabila kita apabila x hampiri 2 ini. Untuk graf pertama, walaupun x sama dengan 2 tak ada nilai untuk f, kita masih boleh cari had fx apabila x hampiri 2. Kita tengoklah bagaimana graf pergi bila dia hampiri 2. Kita boleh tengok graf dia hampiri bulatan ini yang ada nilai 2. Oleh itu, had fx apabila x hampiri 2 adalah 2. Untuk graf kedua, bila kita nak cari had gx ini untuk x hampiri dengan 2, kita boleh tengok kalau kita hampiri x sama dengan 2 dari kanan, graf ini hampiri bulatan yang ada nilai 1. Tetapi kalau kita hampiri x dari kiri, kita sekarang akan hampiri bulatan yang ada nilai negatif 1. Okay, so kalau nilai graf dia hampiri 2 nilai yang berlainan, itu bermaksud had g ini tak wujud.
had G ini apabila X hampiri 2 tak wujud kerana apabila X sama dengan 2, fungsi GX graf dia menghampiri 2 bulatan 2 nilai yang berlainan. Untuk contoh terakhir ini, apabila graf dia tidak pergi kepada nilai yang ada bulatan di X sama dengan 2 ini, kita masih boleh tengok had fungsi ini, had fungsi H ini. Ya. Sekarang graf ini sedang pergi ke atas. So bila kita ada graf yang pergi ke atas seperti ini, yang hampir pergi atas sahaja, ini bermaksud graf sekarang telah pergi kepada infinity. So kerana dari kiri dan dari kanan graf pergi ke arah yang sama, iaitu ke atas, itu bermaksud had ini berwujud, dan had hx apabila x hampiri 2 adalah sama dengan infinity. Tetapi untuk murid-murid, biasanya peperiksaan tak akanlah tanya soalan yang begitu susah. So biasanya soalan adalah soalan yang lebih senang, yang bolehlah kamu gantilah nilai-nilai x ke dalam dia. 2 tolak 4 per x tambah 2 apabila x hampiri 1. Perkara yang saya cuba dulu adalah tengoklah adakah saya boleh gantikan nilai x dalam 1 ke dalam fungsi ini. So saya dapat, kalau saya gantikan nilai x ialah 1, saya akan dapat 1 kuasa 2 tolak 4 per 1 tambah 2. So ini akan beri kita nilai negatif 3 per 3, iaitu negatif 1. So had dia adalah negatif 1. Tetapi kaedah ini tak akan boleh diguna untuk contoh kedua. Kerana kalau kita gantilah nilai x ialah negatif 2 ke dalam ini, so saya dapat negatif 2 kuasa 2 tolak negatif 4 tolak 4, negatif 2 tambah 2 di sini. Ini akan menjadi 0 per 0. So ini adalah salah, ya. So kita tahu di x sama dengan negatif 2 ini, nilai fungsi ini tak wujud yang lain. So di sini apa kaedah yang kita akan guna adalah kita nak buat permudahan dahulu, barulah kita buat penggantian. Buat permudahan dulu. So x kuasa 2 tolak 4 per x tambah 2 ini, saya boleh buat factorization di atas untuk menjadi x tolak 2 x tambah 2 per x tambah 2. Dan selepas saya buat factorization di atas, kita boleh hapuskanlah x tambah 2 di atas dan di bawah sini untuk beri kita permudahan x tolak 2. So had ini akan sama dengan had fungsi x tolak 2 ini apabila x hampiri negatif 2. So bila saya gantilah nilai ini ke dalam fungsi x tolak 2 ini, kita akan dapat had fungsi ini adalah negatif 4. Untuk cari had fungsi untuk sendiri, tolong cuba soalan di muka surat 20 dan semak jawapan bila kamu sudah habis dan buat pembetulan. Kita akan bincang soalan-soalan yang murid-murid tak faham, ataupun kalau murid-murid masih tak faham takrifan had fungsi ini, kita boleh bincang pada hari Sabtu nanti. Okay, so that's all for this week. Okay, I'll see you guys on Saturday. Bye-bye.